Ayah, tak baik. Okey, boleh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lan. Ya, ya. Nak bertanya soalan, bagaimana hendak mencapai kesempurnaan Islam? Boleh jelaskan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina baba kullu khairin kama fatahtahu ala anbiya'ika wa awliya'ika wa ibadika salihin. Allahumma nawwir qalbi binur hidayatika kama nawarta arda binur syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Soalan tu memang hebat. Soalan tu pengertian dia cukup dalam. Pertama, kita nak kuatkan, kita kena fahamkan kalimah syahadat. Bila kita faham kalimah syahadat, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimah syahadat ni bermacam-macam. Orang dah faham dah pun tingkat orang lain dia kata kita tak faham lagi. Yang bermaksud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi Muhammad pesuruh Allah. Barang siapa faham yang macam tu, kata yang macam tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah, dia ni menjadi Islam. Tapi kepahaman kita dalam bahasa Melayu tidak ada Tuhan melainkan Allah. Nabi Adam pun jadi Islam, tapi masa Nabi Adam dulu bukan bahasa Arab. Yang main bahasa Arab asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah pada Nabi Muhammad saja. Bawa bahasa Arab. Taurat bukan bahasa Arab. Zabur bukan bahasa Arab. Injil bukan bahasa Arab. Al-Quran saja yang bahasa Arab. Tapi kena faham bahasa Melayu, tidak ada Tuhan melainkan Allah, Muhammad pesuruh Allah. Kalau kata tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah pun boleh pakai. Macam tadika lah. Tadika pun kita pakai juga. Tapi bila dah lama sikit, dia pun tak pakai. Hai yang budak tadika tu, bila dia tua sikit, dia pun tak pakai dah baju yang tadika pakai tu. Tapi A, B, C, alif, bata tu duk pakai juga. Bukan tak pakai, tapi dah dia kuih faham lagi lah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan Nabi Muhammad pesuruh Allah. Memang benar Nabi Muhammad pesuruh Allah. Sekarang kita nak faham diri kita. Aku naik saksi. Kita sendiri yang naik saksi, bukan orang lain. Kalau kita cakap macam ni, kita janji dengan kawan, kata kita esok nak buat kenduri. Tiba-tiba orang mai, kita panggil orang mai, kita tak buat kenduri. Siapa yang saksi? Siapa yang cakap? Kita sendiri yang cakap. Kita yang tak betul. Bukan senang nak sebut kata pelepasan syahadat. Masa kita kata asyhadu la ilaha illallah, tu tak apalah lepas. Perbuatan kita pula lepas pada tu sampai sehari ke 2 hari ke yang kita berjanji awal, kita tak buat. Jadi bermakna masa tu kita tak lepas. Pasal kita dengar orang cakap, mereka ni golongan ni lepas dah syahadat. Tu yang kita banyak diri kita, jangan jadi begitu lah.
Begitu juga Muhammad Rasulullah. Muhammad pesuruh Allah. Wa anna Muhammad Rasulullah. Dua anna, wa anna bahasa Arab kepada bahasa Melayu, dan aku dan saya. Wa anna Muhammad Rasulullah, dan aku Muhammad Rasulullah. Yang kata Muhammad tadi ni ada 4 sifat. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Benar-benar semua. Sidik artinya benar. Amanah, percaya betul-betul. Tabligh macam mana nak pergi sampai nak abang kat orang kata betul-betul ni. Fatanah mesti nak abang kat orang, nak bagi orang faham, kena ada cerdik pandai. Itu yang kata sidik, amanah, tabligh, fatanah. Kalau kita tak betul tu, macam mana kita nak ngaku kata wa anna Muhammad Rasulullah? Kita kata wa anna Muhammad Rasulullah tak betul lah. Muhammad hadut di Mekah tu betul lah. Pasal dia betul. Ni kita nak kena kata wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nak bagi kita tu kena ada sifat, 4 sifat tu. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Sifat itulah namanya lembaga. Lembaga itulah, lembaga dia kena ada sidik, amanah, tabligh, fatanah. Itu yang kata apa sifat ataupun lembaga. Bila dah kita faham betul-betul hak tu, barulah kita pi bab menyuci. Macam mana kita bangun tidur, macam mana kita nak tidur, kita bab menyuci dulu. Kita makan, lepas kita makan, kita kena ada berak kencing. Kita cakap cara kampung lah, berak kencing. Bila berak kencing, kita kena ada suci. Kena ada cuci. Tadi bila kita kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dah cuci lah. Tapi bila kita makan ni, berak kencing ni, kena ada cuci juga. Kita kena belajar bab taharah, bab suci. Bila kita suci tadi ni, bila kita berak, kita kena basuh pungkok. Bila nak basuh pungkok, dia jari kita tengah tu ada tempat korek. Nak kena baca ayat dia secara yang kita faham lah. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin qarji minal khaba'is. Lepas tu kita nak gosok, Allah yang menyuci, Muhammad yang kena cuci di tempat Adam yang aku cuci, yang kita gosok tu. Lepas tu tempat mana pula kita nak korek pula. Bila kita korek tu yang kata wah, jari kita atau jari tengah-tengah tu jangan bagi ada sampai 2 ruas, lebih pada 2 ruas. Bila lebih pada 2 takuk tu haram. Kerana di dalam lubang najis orang tu, siapa-siapa kita pun, dia ada satu tempat yang bila kita duk main tu dia syok. Itu yang kata haram. Itu kita kena tahu tu. Itu masa itulah kita kata ar-ruhu bi ruhi wal jasadu bil jasadi. Dia cuci roh tu dengan roh, jasad dengan jasad. Nurus samawati wal ard, cahaya daripada langit hingga ke bumi. Kena faham apa arti langit. Itu ilmu. Bumi hak yang kita duk cakap tu ilmu juga. Tapi ilmu hak yang kita pandangan di segi zahir, hak nu pandangan di segi batin. Senang kita bubuh tu Allahu. Lepas pada tu, ni secara ringkas lah saya cakap. Bila boleh hak tu, barulah boleh pergi ke nak semayang pula, solat pula. Kalau kita semayang, nak ambil semayang pun tak cuci, dah tak sah. Kenapa yang tak sah? Pasal semayang tak sah. Kerana kita tak, wuduk kita tak betul. Sebab wuduk kita tak betul, sebab dia kita tak cuci najis kita tadi. Dengan betul lah kita cuci, tak kena gaya sampai pedih lubang najis kita. Tapi rasa di hati kita tak cuci. Nak cuci itulah cerita ar-ruhu bi ruhi wal jasadu bil jasadi nurus samawati wal ard wa huwa at-tawwabur rahim. Ruh dengan ruh, jasad dengan jasad, nurus samawati wal ard, cahaya daripada langit sehingga ke bumi, wa huwa at-tawwabur rahim, Maha Pengasih. Barulah kita pi lagi
Allahu iaitu sifat kembali pada zat. Sifat kembali pada zat. Allah tu dah nama bagi zat dah. Tapi bila kita pergi lagi, kena faham lagi. Jadi sifat balik kembali pada zat. Barulah kita boleh pergi bab solat. Barulah kita boleh pergi bab Fatihah. Arti Fatihah tu pembukaan tu yang saya kata luas pandangan dia. Halus pandangan dia. Jauh pandangan dia. Pandangan ni memang jauh lah. Tu yang dikatakan nak bagi betul bab syahadat kita, barulah kesempurnaan bab taharah, barulah boleh solat. Solat tu yang kita duk cakap lah ni, tidak ada apa pun, semuanya Allah yang kita bergerak. Allah ambil hak daripada la ilaha illallah. Tidak wujud kita yang wujud Allah. Tidak ada Tuhan, tidak bertuhan dah pada kita, yang hanya Allah semata-mata. Kalau la ni bahasa dalam telefon, kita kata download. La ilaha illallah tak wujud kita dah, yang wujud Allah. Dah download Allah dah. Jadi orang yang solat, orang yang sembahyang, tak boleh nak ingat kat lain lah. Kena ingat semata-mata Allah. Namanya sembahyang. Itu satu 3 peringkat. Namanya sembahyang daim. Ini kita nak cerita, nak buat sembahyang qaim. Jangan cerita lagi. Saya sembang sikit dulu, bukan saya cerita lagi. Tapi saya nak abang kata daim ni ada. Kalau kita kata legetu daim dah, memang betul. Tapi kita kena tahu lagi. Jangan kamu sangka kamu dah tahu. Jangan kamu sangka kamu dah beriman, belum diuji dengan terang. Itu kata Allah. Kalau dah kita kata sembahyang daim, lagu mana sembahyang daim? Bila sembahyang ada berdiri, ada rokok daim lagu mana? Iktidal daim lagu mana? Takkan tak ada kot. Iftitah daim lagu mana? Tahiyat daim lagu mana? Qiblat daim lagu mana? Habis ambil sembahyang daim, wuduk daim lagu mana? Wuduk hak ni pun kita tak apa selesai lagi. Bila kita cakap bab taharah, ni syariat. Ni orang syariat ni. Biar pilah orang kata kat kita orang syariat pun. Di dalam tu dah ada syariat, ada tarekat, ada hakikat. Sebagai contoh ni, Allah yang menyuci, Muhammad yang kena cuci, sebab Adam yang aku cuci. Ada syariat tak? Ada tarekat tak? Ada hakikat tak? Ada makrifat tak? Bila dah faham hal tu, barulah sebenar-benar yang dikatakan pelepasan syahadat. Dan buat bagi betul, jangan buat bagi tak betul. Saya rasa cukup sekat ni dulu kot. Apa yang nak tanya dalam tu. Kita rasa cukup kot dulu. Pasal hari ni pun hujan. Kesempurnaan kita pada malam ni 23 Muharram, hari Khamis, malam Jumaat. Kan? Bersama-sama kita berdoa untuk bagi tetapkan iman kita, murahkan rezeki kita, kuatkanlah semangat kita, menangkanlah kita menghadapi kaum kafir. Jadi kita faham kata kaum kafir ni bukan ertinya orang kafir tu makan babi dah. Kafir tak ganti makan babi, silap ya kafir. Jadi orang pun biasa kata kat kita silap. Biar pilah kat lepa, dah lepa tak silap. Baguslah, tapi kita nak ikut lepa pun hak mana yang betul pun tak tahu. Tak apalah, kita jangan banyak sangat kita belajar bagi faham dulu, lepas itu barulah boleh ubah satu persatu. Kalau tidak, kita kata kita kalau tak faham, kalau guru pengenalan tak nyata, orang kata gurunya bodoh, murid dia buta. Itu nasihat saya. Akal hendak mencari harta, akhirnya guru masuk neraka.
Wahai saudaraku muda yang petah, mengenal diri terlalu payah. Kalau tak dapat guru yang sah, hakikat kamu serba salah. Sat lagi nak buat hak nu tak boleh, nak buat hak ni tak boleh. Orang pi boleh. Kita nak keluar rumah, bila nak keluar rumah, kita nak pijak tanah kawan tu, nak kena minta kat dia. Kita duk tunggu dia main, dia okey dia main, kita bolehlah pijak tanah. Kalau tidak, kita tak minta dia, kita berdosa. Kita dah faham sampai dekat tu. Tu pening. Tak pergi ke mana? Tak lagi kita nak pergi langkah pergi tanah orang tu pula. Kawan tu duduk di Johor tu. Jadi berdosa bertapis-tapis. Kalau kita faham hal itu tak kena. Jadi minta kepada Allah bagi jalan terus. Rabbi zidni ilman. Minta rezeki ilmu. Itu maksud saya yang saya cakap tadi dengan doa. Sekali lagi kita ulang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma iftah 'alaina baba kulli khairin kama fatahtahu 'ala anbiya'ika wa awliya'ika wa 'ibadikas salihin. Allahumma nawwir qalbi binur hidayatika kama nawarta arda binur syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya musabbibul asbab sabit, ya musabbibul asbab sabit, ya musabbibul asbab sabit. Allahumma iftah lana nurana fi kulli Allah ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Ada apa yang nak sembang sikit-sikit? Sebelum kita nak ambil keberkatan lagi, seeloknya kita nak tidur malam tu, kita baca Fatihah sekali hadiah kepada Rasulullah. Lepas tu kita bacalah Fatihah nak hadiah kepada syekh-syekh yang berjaya dalam hidup. Seperti mana imam-imam, apa yang imam mana yang kita guna, mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, kita hadiah betul. Lepas tu kita hadiah kepada guru kita, sebab daripada guru tu juga yang tunjuk ajak kita. Lepas tu kita kena hadiah kepada bapa kita, hadiah kepada ibu kita. Lepas tu minta sempurnalah kita dalam perjalanan hidup di dunia dan di akhirat. Kita ni sebenarnya nak hidup dua, dunia pun hidup, akhirat pun hidup. Bila mati ni hidup selama-lamanya. Cakap itulah nasihat saya dan peringatan saya. Sama-sama lah bila kita rasa teringat, kita buat. Cakap tu dululah.